Hadirin yang dihormati sekalian, pertama sekali kita ingin merakamkan bagi pihak KPDNKK setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua hadirin, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan yang telah dapat bersama-sama pada petang ini bagi merealisasikan perjumpaan ini. Dan sudah tentu sebagai pertemuan yang pertama, Yang Berhormat Menteri ada perkara-perkara amanat-amanat yang nak disampaikan kepada kita. Untuk itu, hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Hamzah Zainuddin, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan untuk menyampaikan ucap tamu. Silakan Berhormat Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia, salam satu Malaysia. Kita hanyalah merupakan mereka yang bertanggungjawab untuk menggariskan polisi dalam negara. Tetapi polisi ini tidak akan boleh mencapai matlamatnya kalau kita juga tidak mendengar daripada saudara yang mewakili daripada banyak sektor-sektor perniagaan dalam negara. Jadi bagaimana nak kita menentukan supaya rakyat percaya, rakyat yakin bahawa polisi yang kita buat ini bukan semata-mata demi untuk kepentingan ahli perniagaan, tetapi juga untuk mereka. Bagaimana nak kita educate these people, rakyat jelata? Kalau kita nak melihat daripada peringkat tinggi, mungkin mereka faham. Tetapi di peringkat rakyat jelata di bawah sana, kalau saya katakan beli buatan Malaysia, mereka kata kalaulah buatan Malaysia itu mempunyai kualitinya, sudah tentu mereka mau beli. Kita semua adalah merupakan satu golongan yang patriotik untuk menentukan domestic economy dapat membantu ekonomi negara. Apabila semua sudah pun bersatu, insya-Allah rakyat akan melihat they are actually doing it for all of us. Jadi, apa lagi yang kita mau? Bincang. Apa lagi yang kita mau? Dialog. Apa lagi yang kita mau? Keikhlasan. Keikhlasan dan kejujuran inilah yang akan menentukan masa depan kita bersama. Saya pendekkan ucapan ini, saya nak mendengar rintihan, keluhan, cadangan daripada saudara. Itulah yang saya sampaikan pada petang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, majlis dengan ini menyerahkan kepada Yang Berhormat Menteri bagi mempengerusikan sesi soal jawab ataupun dialog. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri. Apa yang saya nak nyatakan hari ini, Datuk, mengenai penguatkuasaan KPDNKK. Okay, dalam masa yang sama, saya juga sebenarnya ahli Perbadanan Finas, dan Datuk Yusof Aslam selaku Timbalan Pengerusi Finas. Yang kita hadapi sekarang ni masalah cetak rompak, terutamanya cetak rompak internet. Ya? Yang kita faham, yang dalam keadaan sekarang ni kita menghadapi banyak download yang free ni semua di internet. So jadi untuk menyekat ni SKMM, tapi dia punya pusingan tu kita tak boleh pergi terus kepada SKMM. Kita harus melalui KPDNKK, dan KPDNKK baru hantar kepada SKMM untuk dilaksanakan. So jadi proses ni terlalu panjang tu. Saya bersetuju, kadang-kadang ada masalah cross cutting di antara kementerian ini dan kementerian lain. Let me assure you, at the moment dalam National Blue Ocean Strategy, semua kementerian ada masalah seperti ini, akan kita duduk bincang nak perbetulkan beberapa akta yang ada. Saya nak masalah tu ada, fikir, come up cadangan untuk kita resolve, bagi solution, dan kita buat option A, B and C. We will choose the best untuk kita sama-sama fikirkan masa depan kita. Saya daripada Persatuan Usahawan Internet Malaysia. Permintaan kita dan harapan kita ialah support dan recognition yang berterusan daripada KPDNKK. InsyaAllah kita akan do our part, giving recommendation and some sort of governance ourselves kita akan buat.
Tapi kita perlukan recognition and support from YB Menteri and the whole team lah, insyaAllah. When we talk about internet business, that's an opportunity. A lot, because the market is not only in Malaysia but also all over the world. Especially when we are going to announce ASEAN as one community, for example. We have 600 million market. And to do that is actually by creating melalui internet itu, dia akan dapat kita menghubungkan di antara satu sama lain. Sebab itu the potential is great. So saya nak supaya kita lihat peluang-peluang ini supaya kita dapat meneruskan lagi usaha-usaha dalam internet business. Soalan saya, Datuk, sebenarnya kita terlibat dalam sektor minyak mini luar bandar ni. Kita mempunyai banyak idea yang kita nak ajukan pada kementerian. Yang mana seksyen luar bandar ni, yang mana elektrik tak ada, air tak ada dan sebagainya, yang perlu kita gemblingkan untuk meningkatkan industri ni. Ini adalah salah satu program untuk membantu rakyat di kampung-kampung yang jauh pendalaman. You know, sometimes kita kesian, feel good factor, kita hanya melihat daripada bandar, the urban, tapi kita lupa tentang luar bandar. So I want to take focus also on this mini station ni. Jadi you boleh come up with proposal, business model yang boleh membantu bagi membantu rakyat di luar bandar. Saya wakil dari Persekutuan Persatuan Peniaga Barang Runcit Malaysia. Kami ingin meminta YB Menteri bertimbangkan untuk one shop center for licensing. Pada sekarang, macam SSM, kita kena pergi SSM untuk bayar itu licensing. Kalau bagi KPDKK ialah minyak, gula, tepung. Bagi local government termasuk ada lisen perniagaan, signboard. Kalau bagi gas cylinder pula kena pergi bomba. So ini soalan yang pertama, kita ingin dapatkan satu one shop center for licensing. Saya cakap daripada one stop center ni, insyaAllah itulah yang saya nak buat. I think pendekatan baru one stop center. SSM kita hari itu dah ada bank simpanan nasional. You boleh buat dengan SSM dari segi bayar, compound, apa semua. Dan sekarang ni kita dah nak tanda tangan dengan Bank Rakyat, am I right? Bank Rakyat. Begitu juga Bank Rakyat, nanti kita nak supaya dia expand, supaya center di Bank Rakyat itu juga akan kita lihat sebagai nak memudah carakan. We will use Bank Rakyat as our center in the future. Jadi ini semua masalahnya adalah dari segi penurunan kuasa. You must understand that, because Kang lisen mudah-mudah dapat ni masalah juga. That's the reason that we want to really look into it. Apa benda yang boleh kita buat, apa benda yang tak boleh kita buat. So it is not pukul keliling, tapi ada satu dua yang boleh kita pemudahkan. Mewakili gabungan peniaga-peniaga wilayah Sultan berkenaan dengan GST. Kami masyarakat penjaja-penjaja di wilayah Sultan Kuala Lumpur hari ini, apabila membeli barang kepada wholesale, kita dikenakan GST. Tetapi apabila kita menjual barang kita kepada pelanggan, kita tidak boleh dikenakan GST. Kerana sebelum GST ini dimulakan, sebelum ini telah pun diwar-warkan 500,000 sales setahun, kita tidak perlu mendaftar dengan GST. Maka saya minta supaya kadar GST ini hendaklah dikaji semula. Nak melihat supaya mereka ni tak kena GST maksudnya. Itu saya minta persatuan bincang, buat surat bagi dengan saya. Saya juga adalah merupakan co-chairman kepada Jawatankuasa GST. Dulu tak ada, dulu MOF. Now bila saya jadi menteri ni, kita dah nak selaraskan, and I asked for it to actually co-chair Jawatankuasa ni. So you send to me, insyaAllah. Mewakili daripada MC TIJ, Malaysia Cosmetic and Toiletries Industry Group.
sekarang dengan kejatuhan ringgit Malaysia sekarang ni, saya cadangkanlah kalau kata pihak KPDNKK boleh anjurkan kempen beli barangan buatan Malaysia. Jadi sebab kebanyakan ahli-ahli kita, kebanyakan ada juga yang peniaga-peniaga SME. So kebanyakan peniaga kecil mungkin boleh masuk kepada pasar raya besar tanpa listing fee. Sebab sekarang beban untuk industri kecil hanyalah listing fee. Ada certain pasar raya besar dia charge listing fee, satu produk dah berapa ringgit, so menjadi beban. Prime Minister will actually officiate a big event untuk kempen buatan Malaysia. Jadi we want all the support from all of you because this is the time for us to be very patriotic in the sense to support our own product, Malaysian product. All this kalau kita sama-sama boleh membantu, insyaAllah I think this is what we like, to help each other. By helping product buatan Malaysia, they make money, they will boost the domestic economy, and then we will sustain our economy. Even though our fundamental is so strong now, it doesn't mean that it can be worse kalau kita tak sokong. Jadi kalau kita dapat menyokongnya, then the economy will be stable, insyaAllah we will rebound and our ringgit will be stronger again. Jadi nak buat itu kena kerjasama. That's why I said saya nak tolong menolong, membantu. Jadi saya minta kalau boleh, all of you among yourself in the same sector to have a good understanding, to talk to me in order for us to create a good policy to all of you. Itulah yang saya nak sampaikan. Dan sebelum saya mengakhiri majlis saya ini, saya ucapkan kasih banyak pada semua. Saya minta ampun, maaf. Tapi yang pentingnya, what we are doing today, perjumpaan kita semata-mata demi masa depan negara, kepentingan kita bersama sebagai rakyat Malaysia, sebagai satu matlamat menjadikan negara ini maju. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.